ke-10, Pengayatan Etika dan Peradaban. Tajuk kumpulan kita, Etika Masyarakat Majmuk, Malaysia, merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Kaum-kaum utama seperti Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup dalam keadaan harmoni. Terdapat juga isu-isu sensitif seperti kepenggunaan dalam masyarakat Majmuk, peristiwa 13 Mei dan peristiwa Kampung Medan Petaling Jaya pada 2001. Seterusnya, konsep tajuk kajian. Pertama, etika. Etika bermaksud prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan. Kedua, masyarakat. Bermaksud kelompok manusia yang tinggal bersama-sama. Majmuk. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai suku, kaum. Dan akhirnya, nilai yang perlu ada sebagai masyarakat. Nilai bertanggungjawab, nilai bekerjasama, nilai hormat menghormati, nilai bertoleransi, dan nilai patriotisme. Menurut J.S. Furnival dan M.G. Smith, mereka telah membuat kajian dan mendapati bahawa terdapat sekelompok masyarakat yang hidup bersama walaupun berlainan bangsa dan asal-usul. Kawasan yang mereka kaji adalah di persekitaran Asia Tenggara. Kawasan tersebut menempatkan beberapa kaum, sebagai contoh kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Mereka mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa dikacau oleh kaum lain. Kita boleh lihat contoh daripada kelakuan selebriti yang dikenali sebagai Ustaz Abid Liu. Beliau membantu ramai keluarga miskin yang ada di seluruh Malaysia. Beliau tidak bersikap pilih kasih untuk membantu orang yang susah. Isu-isu yang terdapat dalam kajian adalah berdasarkan daripada perkara-perkara yang telah berlaku di sekeliling kita, seperti kejadian ternakan ikan diberi makan daging khinzir, peristiwa 13 Mei 1969 dan juga peristiwa Kampung Medan Petaling Jaya pada tahun 2001. Isu ternakan ikan diberi makan daging khinzir adalah salah satu contoh peristiwa yang pernah berlaku dalam kalangan masyarakat Majmuk di Malaysia. Masalah ini berlaku kerana sikap penternak yang ingin mengaut keuntungan yang besar sehingga tidak mempedulikan sensitiviti agama dan melanggar undang-undang negara. Selain itu, peristiwa 13 Mei 1969 juga adalah salah satu isu yang pernah berlaku dalam kalangan masyarakat Majmuk di Malaysia. Hal tersebut merupakan satu rentetan daripada peristiwa yang telah berlaku sebelumnya, iaitu amalan diskriminasi oleh pihak Inggeris yang banyak meregangkan lagi hubungan di antara kaum di Tanah Melayu dahulu. Peristiwa 13 Mei 1969 tersebut telah menjadi satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial di Malaysia. Seterusnya, selepas 30 tahun daripada kejadian 13 Mei tersebut, terjadi lagi peristiwa Kampung Medan Petaling Jaya di mana pergaduhan bermula daripada Majlis Perkahwinan Masyarakat Kaum Melayu yang pada mulanya pergaduhan ini hanya melibatkan sekumpulan kecil orang-orang yang tidak mempunyai sikap tanggungjawab dalam diri mereka, tetapi telah menjadikan pergolakan di antara kaum selama 3 minggu sekaligus. Bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Majmuk kita mestilah mempunyai nilai bekerjasama dalam setiap diri individu. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap suka bekerjasama antara satu sama lain akan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Sebagai contoh, kita boleh melihat kepada video yang telah tular khususnya di aplikasi TikTok di mana pembersihan tempat beribadat kaum India telah dibersihkan dengan kerjasama di antara masyarakat India dan juga masyarakat Melayu. Tersambung kepada perspektif masyarakat Majmuk. Saya kat sini akan kemukakan dua perspektif. Yang pertama daripada perspektif seorang tokoh barat iaitu Graham Saunders dalam bukunya yang bertajuk The Development of a Plural Society in Malaya, menyatakan bahawa masyarakat Majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti yang berasnya. Itu bermaksud di Malaysia ni terdapat ramai bangsa, mesti bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. So kita hidup dalam satu kumpulan ataupun satu masyarakat, dalam satu tempat yang sama secara harmoni. Perspektif yang kedua dalam perspektif itu perspektif masyarakat Majmuk dalam
perspektif Islam menyatakan bahawa masyarakat majmuk dalam Islam bermaksud satu perhubungan sosial di kalangan manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengiktirafan ini selari dengan pengertian Islam sebagai sebuah agama pendamaian yang mendekatkan kerukunan hidup sesama manusia. Masyarakat majmuk ni dalam Islam maksud hubungan sosial. Maknanya di Malaysia ni pun kita akan adakan hubungan sosial dengan kaum-kaum lain. Mesti kita akan ada hubungan juga dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Cina dan bangsa India. Jadi ini yang berjaya untuk ni pun dipilih oleh Allah dalam kataan ni yang berhubungan sosial di kalangan manusia yang ditentukan oleh Allah. Sebab dekat negara lain tak akan ada yang satu bangsa, pergaduhan antara kaum, perusuhan antara kaum. Tapi di Malaysia kita alhamdulillah kita berjaya dapat hidup bersama. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kekuatan dan kelemahan masyarakat majmuk. Kekuatan masyarakat majmuk yang pertama ialah mengelakkan semangat asabiah. Itu semangat yang hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya macam keadaan banjir di Selangor dan Pahang. Setiap masyarakat saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Kekuatan yang kedua ialah masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Contohnya melakukan aktiviti keagamaan dengan bebas mengikut kaum masing-masing tanpa berlaku meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, penindasan kaum. Kekuatan masyarakat majmuk yang ketiga ialah dapat menjadikan negara aman dan damai. Contohnya, ia membolehkan pihak kerajaan menjalankan pembangunan dengan lancar. Untuk keburukan yang pertama ialah sikap prasangka antara kaum akan sentiasa wujud. Dengan ni, keharmonian antara individu tidak akan wujud sebab sikap prasangka ini membelenggu diri sendiri. Keburukan yang kedua ialah masyarakat sekeliling merasa tidak tenteram, aman dan bebas di negara sendiri. Ketidakwujudan perpaduan akan menyebabkan rakyat berasa terkongkong dengan aktiviti yang mereka lakukan dan saling tidak bersatu. Ketidaksepaduan masyarakat akan mengganggu pembangunan negara. Keburukan yang masyarakat majmuk yang ketiga ialah pembangunan negara akan terbantut. Kesimpulan yang boleh diambil iktibar daripada kisah bencana banjir di Malaysia pada baru-baru ini, kita dapat melihat bahawa semangat perpaduan dalam setiap individu itu masih kekal berusaha pada diri masyarakat. Masyarakat juga saling menolong antara satu sama lain, tidak kira kaum bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Itu membuktikan bahawa pembentukan masyarakat majmuk yang diwujudkan pada zaman dahulu masih kekal berterusan. Masyarakat majmuk dari segi negara ialah dapat mewujudkan negara sejahtera di mana keadaan ini membolehkan pihak kerajaan melancarkan pembangunan untuk meningkatkan lagi taraf hidup rakyat dengan lebih lancar dan sejurus dapat meningkatkan pendapatan negara. Oleh itu, marilah kita semua bersatu padu untuk mengagalkan pembentukan masyarakat majmuk agar ia dapat berterusan sehingga generasi akan datang.